Bayangkan kamu sedang berbincang dengan teman Malaysia kamu di sebuah kafe. Dia baru pulang dari liburan ke Jakarta. Matanya berbinar cerita soal makanan enak dan harga murah. Indonesia memang syurga untuk shopping dan makan, katanya sambil gelak. Kamu tersenyum, mengangguk setuju. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Kamu tahu, ada perbezaan antara kedua negara ini, tapi kamu tidak pernah benar-benar memikirkannya secara mendalam. Seberapa besar sebenarnya jurang ini? Dan yang lebih penting, adakah rakyat Indonesia sendiri sadar tentang perbezaan ini? Pertanyaan itu terus bermain di kepala kamu, sampai kamu pulang ke rumah dan mula mencari jawabannya. Seorang pekerja Indonesia baru dapat gaji bulan ini, sekitar 5 juta rupiah. Dia tersenyum lega, merasa cukup untuk sebulan. Di seberang Selat Melaka, pekerja Malaysia dengan jawatan sama, terima gaji Rp2.500, hampir 9 juta rupiah. Kedua-duanya beli nasi ayam untuk makan tengah hari. Harga hampir sama, Rp15.000 berbanding Rp7. Tapi bila pulang ke rumah, pekerja Malaysia bayar sewa Rp800 sebulan. Pekerja Indonesia bayar 2 juta rupiah. Hampir sama juga. Mereka berdua rasa hidup normal, tak ada yang luar biasa. Tapi tunggu, kalau gaji Malaysia hampir 2 kali ganda, kenapa harga makanan sama? Kenapa sewa rumah pun hampir setara? Di manakah sebenarnya jurang ini tersembunyi? Dan kenapa ramai orang Indonesia tidak nampak? Ramai yang pikir Malaysia dan Indonesia hampir sama sahaja. Negara jiran, bahasa serupa, budaya rapat. Tapi bila kamu mula bandingkan kehidupan sebenar, kamu akan jumpa sesuatu yang mengejutkan. Sesuatu yang kebanyakan rakyat Indonesia tak sedar, dan mungkin sebahagian rakyat Malaysia pun ambil mudah. Hari ini, kamu akan nampak jurang sebenar antara kedua negara ini, bukan sekadar nombor di atas kertas, tapi realiti yang dirasai setiap hari oleh jutaan orang. Sebelum kita teruskan, saya nak buktikan sesuatu. Kawan Singapura saya cakap channel macam ni tak akan sampai 100 subscribers sebab topik terlalu serius. Tapi saya percaya video macam ini penting untuk didengar. Kalau kamu setuju, tolong subscribe sekarang. Tunjukkan yang kita semua peduli tentang kebenaran, bukan sekadar hiburan kosong. Assalamualaikum. Mari kita mulakan dengan sesuatu yang ramai orang tak fikir. Nilai wang sebenar. Kamu mungkin tahu RM1 sama dengan sekitar Rp3.600. Tapi, adakah itu bermakna kehidupan di Malaysia 3.6 kali lebih mahal? Tidak semudah itu. Cuba bayangkan, kamu kerja di Jakarta sebagai eksekutif junior. Gaji kamu mungkin sekitar 7 juta rupiah sebulan. Kedengaran oke kan? Sekarang bandingkan dengan rakan sekerja kamu di Kuala Lumpur dengan jawatan sama. Dia dapat Rp3.500 sebulan. Itu hampir 12,6 juta rupiah. Hampir 2 kali ganda. Tapi ini baru permulaan. Tunggu sehingga kamu tengok apa yang boleh dibeli dengan gaji itu. Kita nanti akan bongkar satu fakta yang akan buat kamu terfikir semula tentang murah dan mahal sebenarnya bermaksud apa. Sekarang mari kita bercakap tentang makanan. Topik kegemaran semua orang. Kamu pergi ke warung makan di Jakarta, pesan nasi goreng kampung dengan telur mata. Harga? Mungkin Rp20.000. Sedap, kenyang, happy. Kawan kamu di Malaysia pula pergi ke kedai mamak, pesan nasi goreng kampung. Harga RM7, lebih kurang Rp25.000. Hampir sama, kan? Malah ada yang kata Indonesia lebih murah sikit. Tapi cuba tengok dari sudut berbeza. Pekerja Indonesia guna 0.4% daripada gaji bulanannya untuk nasi goreng itu. Pekerja Malaysia? Hanya 0.2%. Nampak perbezaannya? Walaupun harga nominal hampir sama, nilai relatif kepada pendapatan sangat berbeza. Dan ini baru makanan harian biasa. Cuba kita naik sikit. Makanan di restoran sederhana. Kamu nak makan di tempat ber-aircon, ada menu proper, servis okey. Di Jakarta, satu set meal mungkin kos kamu Rp100.000. Di Kuala Lumpur, meal set sama mungkin RM30, sekitar Rp108.000. Lagi sekali,
hampir sama. Tapi ingat, gaji berbeza hampir 2 kali ganda. Jadi sebenarnya, rakyat Malaysia bayar separuh daripada apa yang rakyat Indonesia bayar secara relatif. Dan kita masih belum bercakap tentang McDonald's. Big Mac di Indonesia sekitar Rp45.000. Di Malaysia, RM13.50, hampir Rp49.000. Perbezaan kecil sahaja dalam harga, tapi perbezaan besar dalam purchasing power. Sekarang kita masuk kepada bahagian yang lebih menarik. Barangan elektronik dan kenderaan. Ini tempat jurang benar-benar nampak lebar. iPhone 15 Pro di Indonesia dijual sekitar Rp19 juta untuk model asas. Di Malaysia, RM5.299, sekitar Rp19 juta juga. Tunggu, sama? Ya, hampir sama. Tapi ini masalahnya. Pekerja Indonesia dengan gaji 7 juta perlu kumpul gaji hampir 3 bulan untuk beli satu iPhone. Pekerja Malaysia dengan gaji RM3.500 cuma perlu 1,5 bulan, separuh masa sahaja. Kereta pula lagi teruk. Honda Civic di Indonesia dijual sekitar Rp600 juta. Di Malaysia, Honda Civic sekitar Rp140.000, lebih kurang Rp500 juta. Lebih murah di Malaysia. Dan ingat, gaji di Malaysia hampir 2 kali ganda. Jadi sebenarnya, rakyat Malaysia boleh beli kereta dengan lebih mudah, walaupun negara mereka lebih kecil dan import kereta juga. Kamu mulai nampak corak sekarang? Untuk barang-barang global, elektronik, kereta, jenama antarabangsa, harga hampir sama atau malah lebih murah di Malaysia. Tapi gaji jauh lebih tinggi. Ini yang ramai orang Indonesia tak sedar. Mereka tengok harga iPhone, tengok harga kereta, dan rasa, okeylah, hampir sama dengan Malaysia. Tapi mereka lupa bahagian paling penting, pendapatan. Mari kita bercakap tentang pendidikan dan kesihatan, 2 perkara yang ubah kehidupan jangka panjang. Universiti swasta yang baik di Indonesia boleh kenakan yuran 20 hingga 40 juta rupiah setahun. Di Malaysia, universiti swasta berkualiti kenakan 25.000 hingga 40.000 ringgit setahun. Itu 90 hingga 144 juta rupiah. Tunggu, ini lebih mahal di Malaysia. Akhirnya ada sesuatu yang lebih mahal. Tapi jangan cepat buat kesimpulan. Ramai rakyat Malaysia layak untuk pinjaman PTPTN. Pinjaman pendidikan dengan kadar faedah sangat rendah. Boleh bayar balik selepas kerja. Indonesia ada pinjaman pendidikan juga, tapi tidak semudah dan seluas Malaysia. Dan lagi, bila graduate, gaji permulaan di Malaysia jauh lebih tinggi, jadi bayar balik pinjaman lebih mudah. Kesihatan pula, ini menarik. Kos rawatan swasta di Malaysia memang lebih mahal, tapi Malaysia ada sistem kesihatan awam yang sangat baik. Kamu boleh pergi hospital kerajaan, bayar RM1 sahaja untuk konsultasi. Ya, RM1. Itu Rp3.600. Indonesia juga ada BPJS, Sistem Insurans Kesihatan Kerajaan. Tapi kualiti dan akses masih jadi isu besar di banyak tempat. Sekarang bahagian yang paling ramai orang terlepas pandang. Simpanan dan pelaburan. Ini sebenarnya tempat jurang paling ketara, tapi paling tidak kelihatan. Coba bayangkan 2 orang. Satu di Indonesia, satu di Malaysia. Kedua-duanya jimat 20% daripada gaji sebulan. Pekerja Indonesia dengan gaji 7 juta, jimat 1,4 juta rupiah. Pekerja Malaysia dengan gaji RM3.500, jimat RM700. Itu 2,5 juta rupiah. Hampir 2 kali ganda. Selepas setahun, pekerja Indonesia ada simpanan RM16,8 juta rupiah. Pekerja Malaysia ada RM8.400. Itu 30,2 juta rupiah. Hampir 2 kali ganda lagi. Selepas 5 tahun, pekerja Indonesia ada RM84 juta rupiah. Pekerja Malaysia ada RM42.000. Itu 151 juta rupiah. Perbezaan hampir 70 juta rupiah hanya dari simpanan. Dan ini belum kira pelaburan.
Kalau mereka masukkan duit ini dalam akaun simpanan atau pelaburan rendah risiko, perbezaan akan jadi lebih besar lagi. Sebab, kadar faedah, akses kepada instrumen pelaburan yang lebih baik, dan kestabilan mata wang yang lebih tinggi. Kamu tahu apa yang paling sedih? Ramai rakyat Indonesia tak nampak ini sebab mereka bandingkan kehidupan harian saja. Mereka tengok nasi goreng hampir sama harga, sewa rumah pun tidak terlalu beza. Jadi mereka rasa, okeylah, sama je. Tapi kehidupan bukan hanya tentang hari ini. Kehidupan tentang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang. Bila kamu tengok jangka panjang, jurang jadi sangat jelas. Keluarga Malaysia boleh hantar anak belajar overseas dengan lebih mudah. Mereka boleh beli rumah kedua sebagai pelaburan. Mereka boleh bersara lebih awal dengan simpanan yang mencukupi. Ini semua perkara yang sukar untuk keluarga Indonesia biasa, walaupun mereka kerjasama keras, malah mungkin lebih keras. Dan kita belum bercakap tentang infrastruktur dan kualiti hidup. Pengangkutan awam di Kuala Lumpur, LRT, MRT, monorail sangat baik dan murah. Sekali naik 1 hingga 3 ringgit sahaja, boleh sampai ke kebanyakan tempat. Jakarta ada MRT sekarang, tapi coverage masih terhad. Ramai masih perlu guna kereta atau motor, yang bermaksud kos petrol, parkir, tol. Semua ini makan duit. Jalan raya di Malaysia lebih baik diselenggara. Hospital lebih mudah diakses. Sekolah kerajaan ada kualiti yang lebih konsisten. Ini semua perkara yang tak nampak dalam perbandingan harga barangan, tapi sangat mempengaruhi kehidupan sebenar. Coba bayangkan kamu sakit dan perlu pergi hospital. Di Malaysia, kamu boleh pergi hospital kerajaan, dapat rawatan berkualiti dengan harga RM1. Di Indonesia, walaupun ada BPJS, kamu mungkin perlu beratur lama. Atau pergi hospital swasta dan bayar ratusan ribu rupiah. Ini nilai yang tak boleh diukur dengan mudah, tapi sangat bermakna dalam kehidupan harian. Sekarang ada yang mungkin kata, tapi Indonesia punya potensi besar, ekonomi berkembang pesat. Ya, betul. Indonesia memang berkembang. Tapi kita bercakap tentang hari ini, tentang realiti yang dihadapi rakyat biasa sekarang. Potensi masa depan tidak bayar bil bulan ini. Potensi tidak isi perut anak-anak hari ini. Dan inilah kenyataan yang ramai rakyat Indonesia tak sadar. Mereka hidup dalam ekonomi yang sedang berkembang, tapi gaji dan kualiti hidup masih jauh ketinggalan berbanding jiran terdekat. Mereka tengok Jakarta sebagai kota besar, penuh dengan mal dan kereta mewah, dan rasa Indonesia sudah maju. Tapi kehidupan rakyat biasa masih bergelut. Paling menyakitkan, ramai yang tak sedar sebab tiada pembanding langsung. Kalau kamu lahir dan besar di Indonesia, kamu rasa ini normal. Kamu rasa gaji 7 juta itu oke, sebab semua orang dapat lebih kurang sama. Kamu tak tahu yang jiran seberang dapat hampir 2 kali ganda untuk kerja yang sama, dalam syarikat yang sama, buat projek yang sama. Dan media pun tak banyak bercakap tentang ini. Lebih senang cerita tentang ekonomi berkembang, GDP meningkat, pelaburan asing masuk. Tapi data makro ini tidak ceritakan tentang kehidupan Pak Ahmad yang kerja 10 jam sehari, tapi masih tak boleh beli kereta. Tidak ceritakan tentang Ibu Siti yang kumpul duit 5 tahun baru boleh hantar anak ke universiti. Kamu ingat pekerja Indonesia dan Malaysia tadi? Yang beli nasi ayam dengan harga hampir sama? Sekarang kamu faham jurang sebenarnya. Bukan pada harga nasi ayam. Jurang ada pada apa yang mereka boleh buat selepas bayar nasi ayam itu. Pekerja Malaysia masih ada lebih banyak duit untuk simpan, untuk melabur, untuk masa depan. Pekerja Indonesia, kebanyakan gaji habis untuk keperluan harian. Inilah jurang yang tersembunyi. Jurang yang tidak nampak bila kamu bandingkan harga barang semata-mata. Jurang yang hanya nampak bila kamu tengok kehidupan menyeluruh. Gaji, perbelanjaan, simpanan, pelaburan, kualiti hidup, dan peluang masa depan. Sekarang kamu tahu. Kamu tahu kenapa ramai rakyat Indonesia tak sedar jurang ini. Sebab ia tersembunyi dalam angka yang kelihatan hampir sama. Sebab tiada konteks untuk pembanding. Sebab kehidupan harian rasa normal, walaupun sebenarnya mereka tinggal jauh di belakang.
Tapi pengetahuan ini bukan untuk buat kamu sedih atau putus asa. Pengetahuan ini untuk buka mata. Untuk buat kamu sadar bahwa ada ruang untuk memperbaiki. Bahwa standar kehidupan boleh jadi lebih baik. Bahwa rakyat Indonesia layak dapat lebih daripada apa yang mereka dapat sekarang. Kalau video ini buka mata kamu, tolong like dan subscribe. Share dengan kawan-kawan dan keluarga, biar lebih ramai orang tahu kebenaran ini. Komen di bawah, bagi tahu saya apa pendapat kamu tentang perbezaan ini. Adakah kamu sedar sebelum ini? Apa yang kamu rasa perlu dibuat? Ingat, jurang terbesar bukanlah yang kita lihat, tapi yang kita tidak sedar wujud. Dan sekarang kamu sudah sedar. Apa yang kamu akan buat dengan pengetahuan ini? Itu terpulang kepada kamu.